dalam bulan 10. Okay, jadi peperiksaan amali ni dia ada 3 jenis soalan. Okay, dia ada 3 jenis soalan. Soalan A, soalan B, soalan C. Jadi soalan amali kita ni dia gabung. Dia gabung dalam satu kertas. Ada soalan biologi, ada soalan fizik, ada soalan kimia. Maknanya satu hari tu, waktu slot itu awak akan buat 3 amali dalam satu kertas. Cuma dalam satu kertas tu ada 3 soalan, bio, fizik, kimia. Dan kita tak tahu kita dapat bio ni bentuk soalan yang mana. Sebab kalau soalan bentuk A, dia bagi prosedur amali. Dia bagi prosedur, maknanya awak akan buat eksperimen tu berdasarkan prosedur. Kalau soalan bahagian B pun masih ada prosedur, cuma mungkin prosedur dia susah sikit. Okay. Kemudian bahagian C tak ada prosedur. Maknanya awak jenis soalan terbuka. Dia bagi eksperimen je. Dan awak yang nak kena tulis prosedur. So, kita tak tahu fizik akan dapat bahagian A ke, bio dapat bahagian B ke, kimia akan dapat bahagian C. Kita tak tahu. Dia tak tentukan. Jadi dalam masa, cikgu pun berapa jam cikgu pun dah terlupa dah berapa jam tu cikgu dah beritahu dah ke awak itu. Jadi sepanjang sesi itu awak boleh buat yang mana-mana. Awak masuk tu awak cek dulu bahan alat radar, selepas tu awak boleh mula. Awak nak jawab fizik dulu ke, kimia dulu ke, bio dulu, mana-mana boleh Okey, so cikgu terus kepada bab dah. Okey, bab 7. So nanti ada apa-apa pula nanti cikgu bagi tahu pula lah. Okey, kita sambung bab 7. Okey, Amira Afrina, nampak tak slide cikgu? Amira Afrina nampak? Okey, so kalau nampak kita mulalah Okey, so malam ni kita nak masuk bab 7 ataupun bab 22, iaitu penyesuaian tumbuhan pada habitat. Penyesuaian tumbuhan pada habitat. Okey, jadi kalau kita tengok dalam tajuk ni, satu je subtopik dia iaitu penyesuaian tumbuhan. Itu saja. Okey, penyesuaian tumbuhan. Okey, kita pergi kepada kita tengok dia punya makluman ringkas dululah. Okey, so kita tengok dahulu uniknya terrarium. Okey, cikgu rasa terrarium ni awak dah biasa buat terrarium. Okey, kita baca dululah. Okey, terrarium ialah nama bekas kaca yang lut sinar untuk memelihara tumbuh-tumbuhan kecil atau haiwan darat yang kecil. Okey, so terrarium ni apa? Terrarium ni dia mesti guna bekas kaca, tapi sekarang cikgu tengok tak semestinya bekas kaca lah, bekas plastik pun ada, tapi syarat dia mesti lut sinar. Tujuannya untuk memelihara tumbuh-tumbuhan kecil atau haiwan darat yang kecil. Terrarium merupakan gabungan dua perkataan iaitu terra dan rium. Okay, so terra bermaksud tumbuhan, manakala rium bermaksud bekas kaca. Tapi cikgu dah bagi tahu tadi, cikgu tengok dalam Google tadi tak semestinya guna bekas kaca lah. Bekas plastik pun boleh asalkan dia ni lut sinar. Okey, bekas kaca ini selalunya dihiasi dengan batu-batu kecil, batu-batu kecil, batu putih, arang, tanah, tumbuhan sukulent, kaktus dan lumut sebagai medium utamanya. Dia tak gunalah pokok-pokok besar dia. Biasanya dia akan guna tumbuhan sukulent yang boleh simpan air, kaktus, lumut, tumbuh-tumbuhan dia kecil-kecil je sebagai medium utamanya. Terrarium ni sebenarnya dia ni macam suatu seni lah untuk mewujudkan satu ekosistem yang sehampir mungkin dengan persekitaran atau habitat semula jadi. Dia ni macam nak buat, tunjuk kita satu ekosistem.
habitat kecil. Kan biasanya pokok-pokok ni kecil-kecil, dia tumbuh dekat celah-celah batu. So dia tiru dengan letakkan batu, letakkan tanah sebab dia nak buat macam ekosistem yang kita duk tengok-tengok celah batu, celah pasu. Okay. Bekas kaca ditutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Jadi kalau kita tengok ada macam-macam jenis terrarium ni. Ada yang bertutup, ada yang tidak tertutup. Macam contoh yang atas ni tidak bertutup yang ni bertutup, yang ni bertutup. Okay, jadi bekas kaca, sekejap ni pelajar form 5 lah ni. Bila dia study, dia hantar mesej, cikgu soalan ni macam mana, soalan macam mana. Okay. Jadi bekas kaca tu ditutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Sebab kita akan siram, kita akan spray air. Jadi kita tak nak dia hilang air dengan cepat, biasanya kita buat terrarium yang tertutup. Oleh demikian, terrarium memerlukan penyelenggaraan yang minimum kerana adanya kitaran air semula jadi. Jadi dia ni terrarium ni, dia tak payah jaga sangat lah sebab dia hanya spray air saja. Tak perlulah awak siram macam awak siram pokok tu. Jadi tujuan kita tutup tu untuk mencegah kelembapan daripada keluar daripada bekas tu. Dan terrarium biasanya kita akan guna bekas kita semula lah biasanya Kalau contoh macam yang gambar awak tengok ni, boleh guna teko yang lutsina yang dah rosak, yang dah tak boleh guna. Bolehlah jadikan sebagai terrarium. Okey, dan ini adalah contoh terrarium yang telah cikgu hasilkan masa cikgu masuk pertandingan STEM 2017. Jadi kalau awak tengok sini, cikgu buat satu tertutup, yang ni tertutup sebenarnya. Lepas tu kita boleh tutup, yang ni cikgu buat dalam bentuk terbuka. Jadi ini adalah terrarium hiasan, iaitu yang besar ni cikgu panggil Ayesha Dreamland dan yang ni Khadijah Dreamland. Maknanya ada dua contoh terrarium, satu tertutup, satu yang terbuka. Dan kemudian sebagai sampel cenderahati kepada panel juri yang nak datang tengok tu, cikgu buat sampel terrarium menggunakan bekas biskut gaya. Yang ni pun bekas, bekas yang orang dah buang dah, kita kutip-kutip jadikan sampel terrarium untuk diberi sebagai cenderahati. Okey, kemudian ini adalah contoh sudut terrarium yang cikgu hasilkan, yang cikgu buat sebelum cikgu tinggalkan sekolah Salor tahun 2017, sebelum cikgu pindah datang ke sini. So ini adalah contoh terrarium dan semua yang cikgu guna di sini adalah bahan kita semula. Bahan kita semula. So insya-Allah lah, sebab cikgu tengok ni mungkin jadi projek, maybe kita akan boleh buatlah satu projek dekat Makmal Bio. Mungkin kita boleh buat satu sudut terrarium lah. Jadi kalau kita tengok di sini, semua bahan kita semula. Yang ni adalah lebihan daripada meja sekolah. Meja yang rosak sekolah, cikgu cat-cat buat macam ni. Aquarium ni pun yang dibuang orang. Lepas tu batang kayu, semua ni adalah bahan kita semula. Okay, so itu ialah terrarium. Okay, sekarang kita nak pergi kepada bab 7.1, penyesuaian tumbuhan. Okey, adaptasi merupakan penyesuaian organisma terhadap persekitaran. Semua organisma beradaptasi. Beradaptasi ni maksud dia menyesuaikan diri. Contoh macam awak lah, awak daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah. Bila awak masuk sekolah menengah, awak beradaptasi. Awak menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah yang baru. Okey, haiwan dan tumbuhan mempunyai struktur dan bentuk yang unik untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran bagi memastikan kemandirian spesies. Jadi kenapa haiwan, tumbuhan kena menyesuaikan diri? Sebab kalau dia tak menyesuaikan diri, dia akan pupus. Jadi tujuan dia menyesuaikan diri tu ialah untuk kemandirian spesies, untuk survival dia. Contoh macam awak lah, awak berpindah sekolah baru. Kalau awak tak dapat survive, awak tak dapat survive. Awak akan tukar sekolah balik ke sekolah lama.
Tapi kalau awak masuk sekolah baru, awak dapat survive, awak belajar, awak tengok dulu macam mana awak duduk kat situ, lama-lama awak survive lah. Awak bermandiri. Okay, jelas Bagi tumbuhan, adaptasi ini dapat diperhatikan pada bentuk daun, akar dan batang bagi menyesuaikannya hidup di dalam habitatnya. So kalau kita tengok habitat lain, maka tumbuhan dia, jenis tumbuhan yang duduk dekat habitat tu pun lain. Contoh, contoh, cuba awak tengok yang paling mudah. Ni tumbuhan akuatik yang hidup terapung dalam air, yang hidup terapung pada air. Yang ni tumbuhan pada kawasan gurun. Pun awak dah dapat tengok beza ke? Kalau pokok teratai yang hidup terapung, daun dia lebar, akar dia panjang, serabut. Batang dia berongga, ada banyak ruang udara. Tu ciri dia. Sebab dia nak duduk terapung dalam air. Tu ciri dia. Berbeza dengan kaktus. Kalau kaktus dia hidup di gurun, maka dia berduri. Daun dia tu adalah duri tu. Duri tu adalah daun dia. Lagi dia ada stoma terbenam. Itu adalah ciri-ciri dia. Sesama juga dengan tumbuhan yang hidup dalam hutan. Jadi dia kata bagi tumbuhan adaptasi. Bagaimana cara dia menyesuaikan diri tu kita dapat perhatikan pada bentuk daun, pada bentuk akar, pada bentuk batang. Sebab itulah tumbuhan yang kita jumpa berbeza-beza. Kita jumpa yang dalam air macam ni, kita jumpa yang duduk dekat gurun macam ni. Tumbuhan yang hidup dalam hutan macam ni. So dia berbeza-beza berdasarkan adaptasi. Okey, jelas Okey. Kemudian pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Okey, dia kata cuba anda senaraikan beberapa ciri unik tumbuhan yang dapat diperhatikan di sekeliling anda. Mengapakah tumbuhan yang anda namakan memerlukan ciri-ciri tersebut? Jadi sebelum cikgu pergi lebih lanjut, ada tugasan untuk awak. Okey, tugasan awak ialah, yang ni buat macam biasa, buat dalam kertas kajang, masukkan dalam fail nota, iaitu awak kena pilih 2 habitat daripada muka surat 135. Nampak? 135. 135 tu dia ada bagi habitat pokok bakau, habitat dekat pantai, habitat dekat sungai, kolam, habitat dekat kawasan gurun, habitat dekat daratan biasa. Ikut awak lah. Awak pilih habitat dekat hutan. Cikgu nak awak pilih 2 habitat sahaja. Okey, pilih 2 habitat yang awak suka. Kemudian cikgu nak awak mulakan pencarian melalui Google. Zaman sekarang kan zaman IT, so awak guna je Google. Awak cari spesies pokok. Cikgu nak satu je spesies pokok di setiap habitat tadi. Cikgu nak awak cari satu spesies pokok di habitat. Katakan contoh, awak ambil hutan dengan hutan dengan sungai. Sungai tu pula ada 2, sama ada yang tenggelam atau terapung. Jadi katakan contoh Yoshini ambil hutan dengan sungai, tapi Yoshini nak ambil yang tenggelam dalam sungai. So ambil je satu spesies. Satu spesies dekat hutan, satu spesies dalam sungai. Dalam Okay, jadi cikgu nak nama dia dan senaraikan ciri tumbuhan tersebut. Contoh cikgu dah bagi. Nampak tak contoh? Lumut. Lumut dekat mana habitat dia? Celah-celah batu, atas batu. So cikgu nak awak cari ciri-ciri dia. Daun dia macam mana, hidup dekat mana, macam mana cara dia membiak. Semua ni awak boleh Google. Okay? Boleh dan kalau boleh ada gambarnya sekali sebab kadang-kadang kita tak tahu pun pokok tu nama apa, gambar dia macam mana. So cikgu nak nama dan kalau boleh ada nama saintifik lagi bagus. Okay? Jelas Okay, now cikgu nak sambung balik muka surat 135. Okay, jadi tumbuhan ni hidup dalam habitat yang berbeza. Okay, tumbuhan ni hidup dalam habitat yang berbeza, maka dia akan ada adaptasi yang berbeza. Okay, tumbuhan yang hidup dalam habitat berbeza ada adaptasi yang berbeza. Oleh itu,
tumbuhan dapat dibahagikan kepada beberapa jenis lah, iaitu ada tumbuhan mesofit, hidrofit, halofit dan xerofit. Okey, semua fit belaka. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Jadi berdasarkan ciri dia yang berbeza-beza tu, kita dapat kelaskan tumbuhan ni ada 4 jenis, iaitu mesofit, hidrofit, halofit dan xerofit. Okey, so kita nak tengok deh. Yang pertama, halofit. Halofit ni ialah tumbuhan yang hidup di habitat berpaya. Ni jenis hidup di habitat yang berpaya. Okey, seperti di muara sungai, tempat pertembungan air tawar dan air laut. Maknanya dia ni hidup dalam paya. Ikutlah kawasan paya, kat paya bakau lah. Okey. Kawasan paya ini kaya dengan kandungan garam. Jadi pokok ni dia boleh duduk dekat kawasan garam banyak. Contoh pokok bakau. So pokok bakau adalah halofit. Okey, pokok bakau adalah halofit. Pokok yang tumbuh dekat kawasan air laut yang ada banyak garam, dekat dengan air laut. Ataupun dalam paya yang ada banyak dekat dengan laut, banyak garam. So dia adalah halofit. Okay, yang kedua, hydrofit. Hydro ni air. Hydro, air. So, hydrofit ialah tumbuhan yang hidup di habitat berair. Air ni hydro lah. Sama ada hidup di permukaan air, terapung ataupun jenis tenggelam. Jadi kalau dia duduk dekat air, dia hidup dekat air, sama ada tenggelam dalam air ke, terapung di atas air ke, kita panggil hydrofit. Contoh, teratai. Teratai terapung. Elodea tenggelam dalam air. Okey, so jenis-jenis air ni hydrofit. Okey, kemudian mesofit. Mesofit ni ialah tumbuhan yang hidup di habitat yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair serta di habitat dengan bekalan air yang mencukupi. Senang cakap, mesofit ni ialah tumbuhan darat. Daratan yang tempat kita lah. Sebab apa? Dia duduk dekat ke habitat yang tak kering sangat, yang tak berair sangat, dan kawasan tu cukup dengan bekalan air. Kebanyakan tumbuhan ialah tumbuhan mesofit. Contoh pokok mangga, pokok bunga raya, pokok getah, pokok apa lagi? Pokok keembung, pokok apa lagi? Pokok hati-hati. Semua tu adalah mesofit. Okey, tumbuhan daratan biasa dah. Okey, dan akhir sekali, xerofit. Xerofit ni ialah tumbuhan yang hidup di habitat panas, kering, dengan kehadiran air yang sangat minimum. Kalau kita kat kawasan gurun, xerofit, iaitu tempat yang mempunyai suhu yang sangat panas seperti di kawasan gurun. Jadi contoh kawasan gurun ni kat, xerofit ialah pokok kaktus dan pokok kurma. Cuma maybe awak boleh google lagi, carilah. Kadang-kadang kita ni tak terfikir. Kita duduk dengar kaktus. Cuba cari. Sebab sekarang pun kalau buat soalan, kita akan cari yang pelajar tak jumpa dalam buku teks. Maknanya dia kena cari dengan Google. Okey, jelas Okey. Ciri penyesuaian tumbuhan hydrofit, halofit dan xerofit. Okey. So kita tengok dulu budak ni cakap apa. Dia kata hutan paya bakau mempunyai tanah dengan kandungan oksigen yang rendah. Jadi pelajar ni pun tanya, jadi bagaimanakah pokok bakau dapat hidup di sini? Okey, sekarang kita nak belajarlah. Okey, so kalau awak ingat balik, pokok paya bakau ni jenis tumbuhan halofit. Okey, jenis tumbuhan halofit, paya bakau. Okey, so kita tengok dulu. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup dalam habitat yang mengandungi kepekatan garam yang tinggi. Dia ni hidup dekat kawasan dekat dengan laut. Okey? Yang ada kepekatan garam yang tinggi sebab dia terima air laut tu. Jadi dalam air laut ada garam yang tinggi. Dan kandungan oksigen rendah. Okey, cikgu nak terangkan yang ni. Apa kandungan oksigen yang rendah? Sebab macam ni kak. Bila air pasang, air laut bila air pasang, nampak?
air tinggi. Bila air surut, air duduk sini. Cikgu jelaskan sekali lagi, bila air laut pasang, sampai sini tenggelam. Tapi bila air surut, air setakat ni saja. Tapi tanah dekat situ dia macam tanah berselup, tanah berlumpur. Sebab apa? Sebab baru je nak kering, air laut mari. So dia pun basah. Lepas tu air laut pun surut. Baru je nak kering, air laut pasang balik. So tanah dia tu berselut. Bila berselut berlumpur, dia jadi oksigen rendah. Dia jadi oksigen rendah. Dan tanah dia memang lembut. Macam contoh awak pijak dalam selut dah lembut. Awak jadi nak jatuh. Dia tak keras. Okey. Jadi yang dapat hidup dekat kawasan ni hanyalah pokok bakau sahaja deh. Yang dapat hidup dekat tanah berselut berlumpur dekat laut ni hanyalah pokok bakau. Jadi pokok bakau yang hidup di kawasan paya bakau ialah contoh tumbuhan jenis halofit. Kawasan paya bakau juga terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Dia kan duduk dekat laut, jadi memang tak ada pokok lain dan kawasan laut. Awak bayanglah kawasan pantai, awak kalau pergi ke pantai pun panas. Jadi tumbuhan paya bakau ni terdedah kepada panas, kepada keamatan cahaya yang sangat tinggi. Macam awak lah, awak pergi patah, balik lepas tu habis sunburn. Sama ya. Okey, pokok bakau yang hidup di sini mempunyai ciri-ciri penyesuaian yang tertentu. Jadi Allah buat kenapa pokok paya bakau, Tuhan buat kenapa pokok paya bakau ni boleh hidup di sini kerana dia dapat beradaptasi. Okey, jadi kita nak tengok apakah ciri adaptasi dia. Yang pertama ialah, sekejap cikgu tukar warna, highlight cikgu. Okey, yang pertama ialah sebab dia panas. Okey, sebab panas, maka daun dia berkutikel tebal. Awak ingat ke berkutikel? Maksudnya daun dia. Daun bila kita pegang, daun dia memang tebal. Berbanding daun bunga raya, daun dia memang tebal. Dan dia ada stoma terbenam. Terbenam jauh ke dalam. Awak ingat tak cikgu ada ajar awak kalau daun bunga raya, daun biasa, dekat bahagian epidermis bawah ni, bahagian bawah daun ada stoma. Ada stoma. Tapi kalau daun pokok paya bakau, stoma dia jauh ke dalam. Kena masuk dalam daun lagi, dalam lapisan dia. Barulah ada stoma. Okey, jadi tujuan dia kenapa dia tebal, kenapa dia ada stoma terbenam, tujuannya untuk mengurangkan kadar transpirasi, untuk mengurangkan kadar kehilangan air daripada pokok. Okey, untuk mengurangkan kadar kehilangan air daripada pokok. Okey, sekejap cikgu kena jawab ni mesej pelajar SPM ni sekejap ya. Okey, jadi cikgu nak awak tulislah daun berkutikel tebal serta stoma terbenam tu sebab keamatan cahaya tinggi. Okey, cikgu nak awak tulis sebab dia kenapa dia jadi tebal, kenapa stoma terbenam. Yang kedua, daun dia juga, kenapa daun dia tebal? Sebab daun dia succulent. Daun succulent ni adalah daun yang boleh simpan air. Sebab dia dash, awak buat di belakang tu dash sebab panas juga. Sebab keamatan cahaya tinggi. Okey, jadi dia nak elak air keluar, dia berkutikel tebal, dia ada stoma terbenam. Yang kedua dia boleh simpan air. Kita panggil dia daun succulent. Okey, lagi daun dia mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot untuk menyingkirkan garam berlebihan. Okey, ni cikgu kena tegas sikit ni. Okey, macam ni sekejap cikgu tukar pen. Okey, sebab macam ni. Bila garam dalam air laut ada garam ke? So bila ada garam banyak, air sikit. Betul tak? Dalam air laut bila garam banyak, air dalam air laut adalah sedikit. Sebaliknya garam banyak. So automatik dalam sel akar dia air banyak. Memang gitu. Laut ada garam banyak. Laut ada garam banyak, so air sikit, kandungan air sikit dalam air laut. Tetapi dalam akar, dalam sel akar pokok, air banyak.
air banyak lah. Sebab air laut, air sikit. Boleh gitu. Dalam air laut, air sikit, garam banyak. Jadi dalam sel akar, air banyak. Jadi kalau mengikut kita belajar osmosis, awak dah belajar tentang osmosis. Osmosis ni air banyak pergi ke air sikit. Osmosis ke, air bergerak dari kepekatan air banyak ke air sikit. So air banyak dalam akar ni akan keluar. Air banyak akan keluar. Air dalam akar akan keluar. So kalau air keluar, kita belajar ke, pokok jadi layu. Sel jadi plasmolisis kan. Tak boleh lah macam tu, nanti pokok tu mati. Jadi cara pokok ni menyesuaikan diri ialah, cara dia menyesuaikan diri ialah rupa-rupanya garam dalam pokok ni lagi tinggi daripada air laut. Cikgu, macam mana dia boleh beradaptasi macam tu? Tu Tuhan buat ciri dia main-main macam tu. Jadi cara dia beradaptasi rupa-rupanya Tuhan tukar. Bukan Tuhan tukar, maksudnya itu cara dia beradaptasi. Rupa-rupanya garam dalam sel akar pokok lagi tinggi. Jadi bila garam banyak dalam pokok, maknanya air dalam sel akar dia rendah, manakala air dalam air laut tinggi. Sebab garam dalam pokok tu lagi pekat berbanding garam dalam air laut. Jadi air yang ada dalam air laut akan masuk ke dalam sel akar pokok bakau. Jadi dia pun tak layu lah sebab air yang ada dalam air laut tu akan masuk. Okay, air bukan garam air dalam air laut tu yang akan masuk dalam pokok bakau. So dia tak layu. Tapi sebab dia ada banyak sangat garam, kan tadi cikgu kata cara dia beradaptasi ialah pokok tu lagi pekat garam dia. Jadi cara dia nak buang garam yang terlalu banyak ialah daun itu ada hidatot. Daun pokok bakau ada hidatot untuk singkir garam yang terlalu banyak di dalam pokoknya. Okey, jadi cara dia nak buang garam yang terlalu pekat dalam pokok dia akan buang dia akan ada hidatot yang buang garam berlebihan daripada pokoknya. Jelas Okey. Dia kata daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. Tu pun cara dia juga. Macam mana dia nak kekal hidup dengan garam yang banyak dalam pokok dia. So daun tua akan sipir garam dan bila dah lama-lama banyak sangat, daun tu akan gugur. Okey, jelas Okey, lagi ciri pokok ni lagi ialah sistem akar dia. Okey, sistem akar dia bercabang luas dan wujud dalam pelbagai bentuk dan saiz. Awak nampak tak gambar dia? Ni akar jangkang. Kita tak panggil akar bercabang luas. Akar bercabang luas ni nanti cikgu tunjuk lepas ni. Okey, jadi naknya sistem akar dia tu jenis banyak-banyak cabang. Kenapa? Sebab dia nak pegang tanah ni. Dia nak pegang tanah sini, nak pegang sini. Sebab tadi cikgu kata tanah dia lembut. Tanah dia kan tanah seluk. Tanah berlumpur. Jadi kalau awak letak kayu, terbalik. Awak pijak dalam tanah ni pun awak nak jatuh. So, dia ada sistem akar yang bercabang luas. Tujuannya untuk memberi sokongan untuk terus hidup dalam tanah yang lembut dan berlumpur. Jadi akar dia tu akan pegang tanah, maka dia akan dapat sokongan. Yang kedua, mengelakkan tumbuhan daripada tumbang akibat tiupan angin kuat. Sebab dekat laut tiupan angin kuat. So fungsi dia untuk elak dia daripada tumbang. Sistem akar pokok bakau juga menghasilkan ratusan akar pernafasan yang tumbuh tegak di atas permukaan tanah yang disebut pneumatophore. Okey, lagi lepas ni cikgu akan tunjuk gambar. Okey, awak jangan risau, cikgu akan tunjuk gambar. Lagi cikgu katakan tadi tanah dia ni kurang oksigen tanah dia kurang oksigen sebab tanah dia berlumpur. Jadi pokok bakau ni dia akan ada akar yang tumbuh tegak di permukaan tanah, dipanggil akar pneumatophore. Ni akar pneumatophore. Akar dia keluar cikgu. Akar dia boleh keluar macam hidung. Jadi sebab itulah pneumatophore ni
dipanggil akar pernafasan. Awak tulis akar pneumatophore ni dipanggil akar pernafasan. Sebab tu cikgu panggil hidung. Ni. Hidung dia keluar. Tujuan dia untuk ambil oksigen. Macam mana dia ambil cikgu? Sebab dekat akar ni dia ada lubang-lubang udara. Okay? Dekat akar tu dia macam ada liang-liang, lubang-lubang udara. Jadi oksigen masuk ke situ. Jadi akar ni kita panggil akar pneumatophore ataupun akar pernafasan. Jadi dia bernafas ke situ. Okey. Dia kata pada akar pneumatophore terdapat banyak liang yang disebut lenticel. Jadi dekat lubang hidung tadi tu, dekat hidung dia tadi tu, ada banyak liang yang kita panggil lenticel untuk membenarkan pertukaran gas dengan atmosfera. Okey, jelas Okey, lagi subsel akar pokok bakau mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi daripada air laut. Hak cikgu cerita tadi lah. Okay. Jadi subsel akar lagi pekat garam berbanding garam dalam air laut. Subsel akar tidak kehilangan air melalui osmosis sebab dia lagi pekat. Sebaliknya, pokok bakau memperoleh air dan garam mineral melalui air laut yang memasuki akar. Jadi sebab dia pekat lagi, maka air dalam air laut tu yang akan masuk dalam akar. Dan bila garam terlalu banyak, daun akan simpan garam sampailah pekat, dia akan gugur. Okey, jelas Itu ialah contoh ciri-ciri penyesuaian pokok bakau. Macam mana dia dapat menyesuaikan diri di habitat yang garam banyak. Tanah lembut. Okey, tanah berlumpur, oksigen kurang. So inilah yang cikgu kata tadi. Yang cikgu kata tadi akar dia. Yang ni kita panggil akar jangkang. Ni semua ni. Sekejap cikgu tukar pen. Ni semua ni akar jangkang. Dia panggil akar jangkang. Okay, cikgu nak tulis akar jangkang. Buat nampak tak? Dia macam terkangkang-kangkang ni. Keluar. Tujuan dia untuk pegang pokok. Untuk pegang pokok, pegang tanah supaya dia tak tumbang. Ni pula akar pneumatophore. Dan cikgu rasa cikgu ada tulis kat belakang-belakang ni. Oh tak ada dah. Okey, ni pula biji benih dia. Biji benih viviparity. Okey, biji benih viviparity. Memang hanya ada pada paya bakau saja. Kenapa? Sebab macam ni. Dia duduk dekat air laut pasang. Jadi bila biji benih dia jatuh dalam air, hanyut. Hanyut dibawa oleh air laut. Okey? Ataupun jatuh dalam tanah, mati. Sebab tak ada oksigen dalam tanah. Jadi caranya ialah dia ada biji benih viviparity. Apa dia viviparity? Biji benih ni, katakan contoh dia, biji benih ni dia akan tumbuh. Biji benih ni dia melekat pada dahan pokok. Biji benih ni akan tumbuh. Memanjang sampai dia jumpa tanah. Dia dah keluar akar, dia bercambah keluar akar. Dia rasa dia dah kuat, barulah dia berpisah daripada ibunya. Barulah dia berpisah daripada induk pokok. Maknanya, maksud cikgu, viviparity ni ialah sekejap Maknanya viviparity ni maksudnya dia bercambah semasa masih melekat pada ibu dia. Semasa masih melekat pada pokok. Contoh macam ni, katakan sini ada dahan pokok, ni ada viviparity. So viviparity ni akan panjang masuk dalam tanah, dia jadi kuat, dia dah keluar akar, barulah dia berpisah daripada pokok asal dia. Okay, kita panggil biji benih viviparity. Okay. Okey, seterusnya. Tadi halofit. Okey, sekarang kita tengok ciri penyesuaian tumbuhan hidrofit. Hidrofit maksudnya tumbuhan hidup dalam air atau terapung pada air. Okey, tumbuhan hidrofit merujuk kepada tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan habitatnya yang berair, sama ada dia terapung di permukaan atau dia tenggelam di dalam air. Asalkan air, hidrofit. Oleh sebab itu, kebanyakan tumbuhan hidrofit mempunyai akar serabut halus. So, nampak tak?
Dia ada tumbuhan akar dia serabut halus yang menyediakan luas permukaan besar. Kalau awak ingat cikgu ada ajar awak berlipat-lipat, kecil-kecil, banyak-banyak, halu-halu. Dia asalkan benda tu kecil tapi banyak, tujuan dia untuk JLP, untuk menyediakan JLP, jumlah luas permukaan besar, supaya dia dapat perangkap gelembung udara. So bila ada banyak gelembung udara terperangkap dekat akar dia ni, maka dia boleh terapung lebih stabil dan ringan. Cikgu ulang sekali lagi. Pokok terapung ni, okey, sekejap cikgu cari gambar dia. Pokok terapung ni, kebanyakannya dia akan ada akar kecil-kecil ni, akar serabut. Kecil-kecil dalam air. Okey? Tujuannya untuk apa? Sebab bila dia ni, dia akan memerangkap gas ni dekat sini. Merangkap gas, memerangkap udara. So bila memerangkap udara, dia jadi ringan, dia jadi terapung. Sebab itulah dia boleh terapung di permukaan air. Okey. Jadi dia kata ciri akar tumbuhan yang cikgu sebut tadi membolehkannya terapung atau tegak di dalam air. Sesama juga macam pokok tenggelam. Macam contoh hidrilla, elodea. Kenapa kita nampak dia terapung macam ni? Sebab ni ruang-ruang ni, daun-daun dia ni akar-akar dia apa semua ni, batang-batang ni dia akan ada ni udara, gas-gas ni. Ada perangkap gas, ada perangkap udara. So dia pun jadi ringan, dia jadi stabil. Sebab tu dia dapat terapung tegak. Sorry, kalau yang terapung lah. Ataupun dia dapat tumbuh tegak. Tumbuh tegak dalam air. Tapi bila kita keluarkan dia je, dia jatuh dah. Masuk je dalam air, dia tegak. Keluar je, lembek. Masuk dalam air, dia tegak. Boleh? Okey, sebab ada gas-gas, gelembung-gelembung udara yang terperangkap di celah-celah daun, celah-celah akar dia. Okey. Tumbuhan terapung seperti pokok teratai merupakan tumbuhan yang tumbuh terapung di permukaan air dengan akar yang tidak mencecah dasar kolam. Dan kemudian daun dia lebar, nampak daun dia lebar, terbuka, nipis dan rata, membantu tumbuhan ini menyerap cahaya matahari yang maksimum untuk melakukan fotosintesis. So daun dia besar ke? Besar, lebar, tujuan dia untuk melakukan fotosintesis. Okey, lagi stoma bertaburan, kebanyakannya pada epidermis atas daun. Epidermis atas daun juga diliputi kutikel berlilin yang kalis air untuk memastikan stoma sentiasa terbuka. Itu pun ciri dia juga. Maksud cikgu epidermis atas dia ni atas ni, epidermis atas. Kalau bawah, alik bawah ni epidermis atas. So epidermis atas dia ada kutikel liling. Dia ada kutikel berlilin. Sebab tu kalau awak tengok gambar ni, contoh awak tengok gambar ni, nampak macam bersinar. Bersinar-sinar je daun dia. Sebab dia ada liling lah tu. Jadi tujuan lilin dia tu ialah untuk kalis air. Okey, untuk kalis air dan memastikan stoma dia tu sentiasa terbuka. Tak kena air, so stoma dia terbuka stoma. Tujuan stoma terbuka ialah untuk gas masuk. Bila gas masuk, dia boleh buat fotosintesis. Gas karbon dioksida masuk, jadi dia boleh buat fotosintesis. Batang tumbuhan ini terdiri daripada tisu yang ringan dengan banyak ruang udara di antara sel yang dikenali sebagai tisu erenkaima. So ini adalah gambar batang dia. Cikgu kalau dalam kelas, cikgu memang akan buat eksperimen ni. Bukan eksperimen, aktiviti. Cikgu akan ambil pokok terapung, tak kisahlah teratai ke kiambang ke keladi bunting. Biasa cikgu akan guna keladi bunting, cikgu ambil batang dia ni, cikgu potong. So cikgu memang dapat macam ni. Kita akan dapat struktur dia macam ni. So Gabriel ni cikgu nampak gelembung ni kosong. Kosong tu ialah ruang udara. Ni memang kita dapat macam ni. Ada banyak ruang udara. So ruang udara tu, tisu ni kita panggil ruang udara ni ialah erenkaima. Tisu erenkaima. Ni tisu erenkaima lah ni. Ni tisu erenkaima sebab dia ada banyak ruang-ruang udara. Jadi bila banyak ruang udara, dia boleh terapung. Okey, ikutlah. Awak nak ambil batang pokok teratai ke daun dia ke, bila kita potong memang kita nampak dia macam ada benda ni. Ni banyak ruang udara ni. Okey.
Dan selain daripada tu ada keladi bunting, ada lemna. Okay, lemna pun tumbuhan terapung kecil-kecil atas air tu. Okay, jelas ni ialah contoh tumbuhan akuatik jenis terapung. Ni kiambang. Kiambang pun cikgu pernah buat. Cikgu ambil daun dia ni, cikgu potong serung. Pun cikgu dapat ada nampak tisu erenkaima tadi. Okay. Ni lemna. Ni teratai. So ingatlah batang dia ada tisu ringan. Tisu erenkaima tadi. Mempunyai banyak pundi udara. Tisu erenkaima dapat mengurangkan berat batang tu. Dapat mengurangkan ketumpatan batang. So bila tak berat, maka dia boleh terapung di permukaan air. Okay, jelas Okay, lagi. Nampak tak ni cikgu kata tadi. Pokok terapung juga ada akar halus. Akar halus yang dapat memerangkap gelembung gas. Jadi bila ada banyak gelembung gas ni duduk dekat akar-akar dia, maka dapat mengurangkan ketumpatan berat tumbuhan itu, maka dia boleh terapung. Okey, jelas Sama juga macam tumbuhan tenggelam. Okey, kita baca sikit. Dia kata tumbuhan tenggelam seperti Elodea. Dia tak semestinya Elodea deh. Kita ada Hydrilla, Elodea, Carbomba. Merupakan tumbuhan yang tumbuh di dalam air. Ni jenis tumbuhan tenggelam. Tadi cikgu cakap tadi tumbuhan terapung. Tumbuhan ini mempunyai daun yang nipis dan kecil. So, awak nampak tak? Daun dia kecil-kecil, nipis. Cikgu rasa awak pernah guna Hydrilla deh. Okay. Untuk tujuan dia apa? Kalau daun kecil banyak, tujuan dia untuk meningkatkan luas permukaan, perisi padu dan meningkatkan kadar resapan garam mineral dan gas terlarut secara terus ke dalam tumbuhan melalui epidermis. Okay, jelas So dia ada daun kecil-kecil banyak-banyak untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu. Dan bila macam tu lagi banyak permukaan, lagi banyak resapan garam mineral, lagi banyak resapan gas boleh masuk. Tumbuhan tenggelam ini tidak mempunyai stoma. Stoma tu kan lubang. So tak payah ada lubang tu sebab dia memang tenggelam dalam air. Dan dia tak perlu ada kutikel berlilin. Sebab apa Sebab dia memang dah duduk dalam air. Okey, dia tak payah ada kutikel berlilin dah. Batang dia kecil membantu tumbuhan ini tegak terapung di dalam air. Kan tadi cikgu kata kalau dalam air dia tumbuh straight. Keluar je daripada air dia lembek. Okay, jadi batang dia kecil. Membantu tumbuhan ini tegak terapung di dalam air dan untuk mengurangkan rintangan aliran air. Okey, untuk mengurangkan rintangan aliran air. Sebab tu kalau kita tengok dia duduk straight je dalam air. Okey, kalau dia berat dia akan ditolak oleh air, aliran air. Jelas Okey, seterusnya kita masuk tumbuhan xerophyte. Ni last ni, nak habis dah ni. Okey, tumbuhan xerophyte. Okay, tumbuhan xerophyte ni adalah tumbuhan yang hidup di gurun. Okay, jadi tumbuhan xerophyte ni hidup di gurun iaitu kawasan yang menerima taburan hujan yang sangat sedikit. Walau bagaimanapun tumbuhan xerophyte mampu mengatasi masalah kekeringan yang melampau, kebolehan beradaptasi inilah yang akan menentukan kemandirian tumbuhan xerophyte. So ciri dia adalah dia ada akar tumbuh secara meluas serta dapat menembusi jauh ke dalam tanah. Kalau kita buka, kita gali dia, akar dia jauh. Payah nak cabut dia. Sebab akar dia sudah bergerak jauh dalam tanah. Tujuan dia ialah untuk serap air dan garam mineral. Kalau senang cakap, apa cikgu, akar dia panjang. Sebab akar dia nak cari air. Sebab itulah dia kata akar ini tumbuh meluas. Sebab nak cari air. Air yang diserap disimpan di dalam akar, batang dan daun. Selain itu, batang pokok kaktus menjalankan proses fotosintesis. Sebab apa cikgu batang dia boleh buat fotosintesis? Awak nampak dah hijau belakang ni batang dia. So maknanya dia ada klorofil, dia boleh buat fotosintesis. Kaktus mempunyai daun yang sangat kecil dan kutikel tebal berlilin di batang serta daun. Dia kena ada kutikel tebal, berlilin lah, kena ada liling lah dekat batang dia. Sebab apa? Sebab dia duduk kawasan panas,
untuk elak air keluar banyak. Untuk elak air keluar banyak, maka kutikel dia sangat tebal dan berliling. Ada juga daun yang diubah suai menjadi duri. So sebenarnya yang awak nampak duri-duri tu, itulah daun dia. Jadi ciri ini dapat mengurangkan jumlah luas permukaan. Cikgu apa cikgu? Sebab bila daun dia tu adalah duri, awak bayanglah duri dia kan kecil-kecil ni. Jadi kuranglah air keluar. Kalaulah daun dia besar macam teratai tadi, lagi banyak air keluar. Jadi cara dia nak kurangkan air keluar, duri itu adalah daun dia. So bila kecil, maka dapat mengurangkan jumlah luas permukaan. Okay, kemudian dia kata, ciri ini juga dapat mengurangkan jumlah luas permukaan yang terdedah kepada matahari, sekaligus mengurangkan kehilangan air. Jadi sebab itulah daun dia tu adalah duri. Okay, sebab nak mengurangkan terdedah kepada matahari, mengurangkan kehilangan air. Kehadiran duri juga dapat membantu kaktus mendapatkan bekalan air dengan mengumpulkan embun. Nanti embun hak jatuh atas dia tu, melekat dekat duri dan dia simpan air. Embun akan menitis ke atas tanah dan diserap pula oleh akar. Selain itu, duri juga dapat menghalang tumbuhan ini daripada dimakan oleh haiwan. Stoma pokok kaktus, kalau daun biasa stoma kan duduk bahagian bawah, lubai-lubai tu. Tapi stoma pokok kaktus terbenam jauh ke dalam batang. Okay, stoma dia payah nak cari, duduk jauh dalam batang untuk mengurangkan penyejatan air daripada daun. Okay, jelas Okay, so cuba kita tengok sikit eksplorasi bio. Dia kata tumbuhan di kawasan Arktik juga dikelaskan sebagai tumbuhan xerofit. Hal ini kerana tumbuhan di kawasan Arktik tidak dapat menyerap air ketika tanah membeku. Arktik ni mana cikgu? Arktik ni kawasan kutub utara, kutub selatan. Jadi masa musim sejuk, tanah dia kan jadi beku, jadi salji. So dia tak dapat nak menyerap air ketika tanah membeku. Okay. So aktiviti ni kita tak dapat buat lah deh. Dia kata mengadakan lawatan ke taman botani, taman herba, taman pertanian sebab COVID. Mungkin insya-Allah bila dah buka bersemuka nanti kita lawat taman herba SMK Zainab je lah. Okey, kita tak dapat buat. Yang ni adalah projek panitia bio 2019. 2020 pun tak boleh buat sebab COVID. So kita bawa 4 buah bas. Kita bawa semua pelajar bio 100 lebih, cikgu pun lupa 100 berapa entah itu, 143 ke. Kita bawa pergi ke Raja Dagang Resort, kita buat kajian lapangan paya bakau. So you nampak tak masa ni air surut lagi ni, air surut. Ni kakak-kakak sini awak. Tapi bila dah balik, ni air surut lagi, bila dah balik air dah setakat dada dah. So dia pergi tengok ciri pokok bakau, ambil sampel. Nampak ni kakak-kakak awak ambil sampel untuk buat kajian lapangan. Okay, ni pula adalah cikgu sendiri pergi ke Tanjung Piai Johor. Sebenarnya kita ada banyak. Jadi awak ambil lah peluang nanti kalau katakan ada peluang nak pergi bercuti lepas ni, daripada melawat tempat yang tak ada ni, pergilah melawat tempat yang ada faedah untuk kita belajar. Jadi contohnya cikgu dah pergi ke Tanjung Piai dan cikgu dah sampai ke penghujung selatan benua Asia. Dia ada dia punya tugu ni. Jadi dia ni memang atas laut, tengah laut betul-betul. So dia adalah penghujung selatan benua Asia. Jadi kat situ ada apa? Kat situ ada paya bakau yang mana kita tak payah meredah air. Kita jalan atas titi je tapi boleh tengok macam-macam contoh paya bakau. Ni contoh yang cikgu pergi ni. Okay. Dia sampai ke tengah laut. So kita dapat tengok dengan dekat. Ni pokok akar jangkang tadi ni. Ni pokok bakau ni semua ni akar jangkang. Nampak dia pegang tanah. So nampak tak tanah dia memang macam ni berlumpur. Kalau air pasang, ada air. Okay. Air surut dia macam ni. Dia jadi macam ni air surut. Tapi berlumpur lah. Ni contoh taman botani. Gilah. Kalau pergi ke KL tu, pergilah ajak ayah pergi ke taman botani. Di situ ada semua taman.
Ada awak kata yang ni dah tengok dah sama-sama. Dia ada tanaman 4 musim, ada tanaman herba dan ubatan. Okey, kita pergi kepada praktis formatif. Okey, nombor 1, tumbuhan halofik merupakan tumbuhan yang hidup di kawasan paya. Terangkan 2 ciri penyesuaian tumbuhan ini bagi meningkatkan kadar fotosintesis. Okey, jadi tumbuhan halofik mempunyai daun yang berkutikel tebal untuk elak kehilangan air. So bila ada air, air adalah bahan utama untuk buat fotosintesis. So dia kena sipil lah air tu. Yang kedua, sistem akar bercabang luas memastikan tumbuhan halofik kekal tegak di dalam tanah berlumpur. So bila dia kekal tegak, maka dia dapat mendapat keamatan cahaya maksimum, jadi dia boleh buat fotosintesis. Okay, soalan 2, sekumpulan murid mengkaji sebatang pokok. Berdasarkan pemerhatian mereka selama beberapa minggu, didapati daun pokok tersebut tumbuh di atas pokok dengan cepat dan memberi teduhan kepada batang pokok. Selain itu terdapat duri pada daun dan batang pokok. Akarnya pula tumbuh berhampiran dengan permukaan tanah dan ada juga yang tumbuh jauh ke dalam tanah. Pada pendapat anda, apakah jenis tumbuhan ini? Panjangnya dia punya stimulus, tapi cikgu nampak sini. Yang pertama cikgu nampak duri. Yang kedua cikgu nampak akar dia jauh ke dalam tanah. So tak ada benda lain. Pokok tu adalah pokok tumbuhan xerophyte. Macam kaktus. Jadi dia kata daun tumbuh di bahagian atas pokok bagi memberi teduhan kepada batang agar kurang kehilangan air. Kita kena jelas dua ni. Apa daun pokok tersebut tumbuh di atas pokok? Tumbuh di atas pokok. Daun pokok tersebut tumbuh di atas pokok dengan cepat dan memberi teduhan kepada batang pokok. Contoh macam gini lah. Nampak? Macam duri lah. So dia tumbuh atas batang pokok tu. So tujuan dia untuk memberi teduhan kepada batang tu agar tak hilang air melalui penyejatan. Lagi dia ada duri. Duri pada batang dan daun sebagai perlindungan supaya tiada haiwan menjadikannya sebagai makanan. Lagi kalau tak silap cikgu yang embun tadi. Bila embun jatuh atas duri, dia akan diserap oleh duri. Lagi akar tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan bekalan air untuk keperluan hidup. So kalau kita tengok sini habis dah bab 7. Lepas tu jadi bila dah habis bab 7, cikgu bagi tempoh masa esok 1 hari tak ada kelas. Dengar esok tak ada kelas untuk awak siapkan tugasan. Yang kedua praktis formatif. Yang ketiga praktis sumatif. Dan akhir kata daripada cikgu sebelum kita habis, ini ialah contoh projek bio cikgu di Salor. Di hadapan makmal bio cikgu, cikgu guna semua kitas semula yang cikgu kutip daripada sekolah. Cikgu buat taman. Kalau awak tengok situ semua ada tumbuhan menumpang, ada tumbuhan memanjat, ada gambar dia lagi. Tumbuhan, apa lagi? Tumbuhan succulent ada. Macam-macam tumbuhan terapung pun ada, tumbuhan tenggelam pun ada. Semua cikgu guna bahan kitas semula dan pernah masuk dalam majalah lah. Okey, so akhir daripada cikgu ada apa-apa nak tanya? Ya. Yes, ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Ya. Aktiviti hak pasal habitat tu ke? Kena send ke cikgu ke tak ya? Nak send ke? Tak payah lah. Tapi kena buat lah. Okay, takut awak tak buat pula tapi takut awak tak buat pula, awak send lah cikgu. Awak send Sekiranya bila awak send cikgu tu, cikgu boleh belajar juga. Kadang-kadang tak payahlah ambil kaktus lah. Biasa macam contoh carilah pokok-pokok lain. Sekiranya cikgu pun boleh belajar juga. Ni kak, kalau hidrilla kak semua guna hidrilla belaka. Jadi kalau boleh awak dengar dia suara cikgu dia? Okey, kalau boleh contoh pokok hutan. Carilah pokok hutan apa-apa, cengal kau hak pelik-pelik lah. Kalau boleh cikgu pun nak belajar juga. Sebab kadang-kadang pun banyak sangat spesies cikgu pun tak terhafal, tak terbelajar. Okey, kalau contoh tumbuhan terapung tu, carilah hak spesies lain. Selain daripada pokok teratai dia guna tadi.
Dan Google lah, sebab apa Google, kita pun nak tahu juga ciri-ciri istimewa pokok tu. Jadi send ke cikgu jugalah. Send gambar dan send apa yang awak buat tu. Jadi dalam tempoh sehari lah, esok tak ada kelas Okay, lagi nak tanya apa? Dia tak semestinya bakau. Awak pilihlah hutan ke, kawasan tanah tinggi ke. Apa-apa habitat. Tanah tinggi, apa lagi? Lagi ada nak tanya? Tak ada. Tak ada Okay, so kalau tak ada ataupun ada soalan juga, malu nak tanya sini, PM cikgu. Okay, so boleh berehat lah. Okay, Assalamualaikum. Jadi kita jumpa malam Selasa Jumpa malam Selasa 48. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okay, sama. Thank you, Cikgu. Ya, sama. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama. Terima kasih, Cikgu. So, kita jumpa malam Selasa. Biodiversity. Nasuha nak tanya ke apa Nasuha? Tak ada Okay, Assalamualaikum. Boleh keluar